Oh Kamatan, pesta bulan 5, marilah menari, tangan terbang tinggi, goyang-goyang sampai larut malam, kita bergembira, Sumazau Pusi. Tadau Keamatan merupakan pesta keramat yang amat bermakna bagi masyarakat Kadazan, Dusun, Murut dan Rungus atau KDMR di Sabah. Pesta Keamatan disambut selepas selesai menuai padi sebagai tanda kesyukuran kepada Bambarayon atau semangat padi. Pesta ini dirayakan dengan meriah selama sebulan di setiap daerah, manakala kemuncaknya berlangsung selama 2 hari bermula pada 30 dan 31 Mei di Kadazan Dusun Cultural Association KDCA Penampang. Pelbagai acara diadakan semasa Pesta Keamatan yang merangkumi kesemua budaya dan tradisi masyarakat KDMR yang unik dan pastinya menarik. Pesta Keamatan biasanya diraikan dengan pukulan gong dan persembahan variasi tarian suku kaum di rumah-rumah tradisi. Aneka kraftangan tradisional menjadi halwa mata. Ada yang dipamerkan dan ada juga yang dijual kepada para pengunjung. Pelbagai pertandingan diadakan semasa berlangsungnya Pesta Keamatan. Sugandoi menjadi medan tempur bagi pemilik-pemilik suara emas yang mewakili daerah masing-masing. Pertandingan unduk ngadau semestinya mencuri perhatian setiap kali Pesta Keamatan. Secara tradisinya, pertandingan ini dibuat bagi memperingati legenda pengorbanan Huminodun yang dikorbankan oleh bapanya Kinoingan bagi menyelamatkan orang ramai daripada kebuluran. Pertandingan unduk ngadau diadakan bukan sahaja bagi memilih sumandak atau gadis cantik untuk dimahkotakan, tetapi juga bagi mewakili semangat Huminodun. Selain unduk ngadau, pertandingan Buvazoi Tavantang merupakan antara acara yang diadakan semasa sambutan Pesta Keamatan. Dalam konteks keseimbangan, Pesta Keamatan ini adalah perayaan bagi semua lelaki dan wanita yang sama-sama telah bersusah payah dan bekerja keras dalam penanaman padi Dan apabila Pesta Keamatan ini diterima di dalam perayaan Pesta Keamatan menunjukkan satu simbol community statement, pengiktirafan keseimbangan di antara wanita dan lelaki yang sama-sama memberi hasil yang baik dalam penghasilan padi. Buvazoi Tavantang atau Mr. Keamatan telah diadakan sejak tahun 2008 dalam skala yang kecil. Pesta Keamatan sebelum kita bawa ke peringkat perayaan negeri, ianya dilaksanakan oleh NGO dan masing-masing mencari dana daripada jualan tiket dan sebagainya. Pada tahun 2020, sebenarnya jawatan kuasa perayaan induk Pesta Keamatan
yang dipengurusikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan telah menerima Mr. Keamatan ini sebagai salah satu acara penting di dalam perayaan Pesta Keamatan, setara dengan acara-acara lain seperti Sugandoi dan juga Unjuk Manau Keamatan. Penganjuran Buvazoi Tavantang melakar sejarah tersendiri. Pada tahun 2023, buat pertama kalinya, pertandingan tersebut telah dijalankan di Hongkot Keesaan di bawah pimpinan Casey Jovial selaku pengurusi Buvazoi Tavantang Negeri Sabah. Waktu itu, waktu COVID, tidak silap saya, lembaga kebudayaan menghubungi kami untuk mempengurusikan bersamalah. Jadi kami di bawah naungan Lembaga Kebudayaan Sabah, dan selepas 3 tahun dorang nampak hasil kerja kami. Daripada permulaan itu lagi memang Datuk Jeffrey Kitingan nampak hasil daripada Mesta Keamatan dan daripada Lembaga Kebudayaan. Jadi di sanalah apabila kami diberi peluang untuk masuk ke DCN. Penganjuran Buvazoi Tavantang bertujuan memberikan pendedahan kepada generasi muda untuk lebih mencintai budaya dan warisan tradisi. Mesta Keamatan ini dapat dijadikan sebagai satu platform untuk mengajak generasi muda terus memperjuangkan pemeliharaan dan memartabatkan warisan budaya etnik kita yang hampir diancam kepupusan lah. Terutama sekali dari segi bahasa. Etnik sekarang ini dalam tahap kuning. Dan kebetulan dalam syarat peserta Mesta Keamatan ini mereka wajib berbahasa etnik lah. Peranan seorang Buvazoi Tavantang tidak semudah seperti yang disangka, kerana seorang Buvazoi Tavantang berperanan sebagai duta budaya. Melalui penganjuran pertandingan ini, para Buvazoi Tavantang dengan kerjasama mereka masing-masing menonjolkan keunikan pakaian tradisi yang dipakai sepanjang berlangsungnya pertandingan tersebut. Okey, peranan seorang Mesta Keamatan sudah tentunya mempromosikan kebudayaan kita. Terutamanya paling ketara sekali adalah berkenaan dengan pakaian tradisi lelaki Kedai Maar. Kalau dulu, zaman-zaman dulu, saya ingat lagi waktu zaman kami bertanding dulu, saya pernah mengikuti juga pertandingan Mesta Keamatan. Pakaian yang selalu kelihatan adalah baju penampang, baju kadazan papar, baju tradisi daripada Tuaran dan juga Kota Bulut. Tapi kalau sekarang, kalau kita dah masuk di GDCN, waktu pertandingan akhir nanti, banyak baju-baju tradisi yang kita tidak pernah nampak sebelum ini ada dalam pertandingan Mesta Keamatan. Pemenang Mesta Keamatan peringkat Negeri Sabah tahun 2023 dimenangi oleh peserta yang mewakili daerah KDCN Putrajaya. Pertandingan Buvazoi Tavantang 2023 menyaksikan anak jati bola tikon yang mewakili KDCA Putrajaya merangkul kejuaraan mengalahkan 45 peserta yang lain. Saya nampak dia punya credibility untuk menjadi seorang Mesta Keamatan, memang nampak, memang dia layak untuk dinobatkan sebagai juara. Kopi Senangan, nama saya Tommy Gideus, berasal daripada Papar, berumur 28 tahun, berbangsa Kadazan Dusun dan Lundaya. Bapa saya berasal daripada Papar, berbangsa Kadazan Dusun, dan mama saya berbangsa Lundaya yang berasal daripada Sepitang. Bagi Tommy, kemenangan tersebut sangat berharga, namun di bahunya terletak satu tanggungjawab yang amat besar perlu diselesaikan. Menjadi seorang Buvazoi Tavantang, dia bukan hanyalah sekadar mengikuti pertandingan pageant
male, tapi pertandingan Buvazoi Tavantang ini adalah melahirkan seorang pemimpin, di mana seorang pemimpin ini akan menjadi ikon kebudayaan yang ada di Sabah, terutama sekali KDMR lah. Melalui pertandingan tersebut, setiap Buvazoi Tavantang mempunyai manifesto masing-masing untuk diselesaikan. Manifesto tersebut menjadi panduan kepada hala tuju seorang Buvazoi Tavantang. Jadi apa yang saya buat untuk manifesto saya tahun lepas, di mana saya membuat satu program community dan juga charity. Jadi di dalam saya punya manifesto, saya membawa orang luar datang, join pertandingan-pertandingan dan juga acara-acara yang kami lakukan di kawasan tersebut. Selain menyelesaikan manifesto, pelbagai aktiviti yang berkaitan dengan kebudayaan dan tradisi dilaksanakan. Kunjungan Tommy ke Universiti Malaysia Sabah baru-baru ini membuktikan bahawa penganjuran Buvazoi Tavantang menjadi platform terbaik untuk memartabatkan budaya. Kunjungan tersebut bertujuan untuk berkongsi ilmu mengenai kebudayaan dan juga pengalaman beliau sebagai seorang Buvazoi Tavantang. Saya bagi talk perkongsian bersama dengan kumpulan tari di UMS, ya, itu pelajar tahun 1. Ya, tahun pertama lah. Saya berkongsi tentang pengalaman saya menjadi Buvazoi Tavantang, peranan Buvazoi Tavantang dan juga peranan sebagai seorang role model. Selain membuat perkongsian, Tommy juga berkesempatan untuk menarikan tarian tradisional Sumazau dan juga Pinakang Kimaragang bersama-sama para pelajar yang terlibat. Bagi pendapat saya, ini merupakan satu usaha yang sangat bagus, satu effort bagi saudara Tommy yang cuba untuk sharing background beliau sebagai seorang bekas penari, bekas pengamal kebudayaan kepada anak muda pada masa kini. Sebab sebagai seorang juara ataupun sebagai seorang idol anak muda, beliau bertanggungjawab untuk passing down ataupun menurunkan apa yang beliau ada, maksudnya ilmu yang beliau sudah ada kepada a new generation. Contohnya tarian Sumazau dan juga tarian Pinakang yang beliau kongsikan bersama pelajar-pelajar tarian Sabah. Ini kan Pigi minta buat ataupun beli? Macam beli. Oh. Beli, terus beli. Saya jual yang begitu. Selipak na pokok yang Selain bertemu dengan pelajar tari, Tommy juga berkesempatan bertemu dengan Lina Angkat, iaitu pembuat pakaian tradisional yang berpengalaman luas dalam bidang tersebut. Tapi mengikut orang dulu-dulu bilang, asal yang tradisional punya mesti dia Tidak ada boleh angka ganji. Ya, tidak boleh ganapkan. Tidak boleh. Dalam kunjungan tersebut, Tommy diberikan penerangan secara terperinci mengenai pakaian tradisi yang dihasilkan. Sebenarnya kita punya baju tradisi sangat unik dan menarik, namun kurangnya exposure kepada anak muda. Jadi sebab itulah visi dan misi Buvazoi Tavantang ini adalah untuk memperagakkan baju-baju tradisi kaum lelaki. Saya betul-betul berbangga kalau ada orang muda yang mau belajar ini baju. Itulah yang saya cari, sebab macam saya ini sudah berumur, sudah warga emas sudah sekarang. Jadi harap ada yang generasi yang muda yang pergi sambung yang kita punya tradisi bah. Nakangam piat harot tumungkus. Buvazoi Tavantang peringkat negeri Sabah 2024 membuka tirai pertandingan di Kompleks Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara.
Selepas selesai pendaftaran, sesi taklimat kepada para peserta diadakan. Sesi taklimat tersebut dihadiri oleh Meki Apison, Pengurus Besar Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah, Casey Jovial selaku Pengerusi Penganjur Buvazoi Tavantang Peringkat Negeri Sabah dan juga Tommy Gideus, pemenang Buvazoi Tavantang Negeri Sabah 2023. Di sinilah kami menyaksikan sendiri variasi pakaian tradisi lelaki bagi suku kaum KDMR yang jarang-jarang kelihatan digayakan oleh para peserta Buvazoi Tavantang. Selain dinilai menerusi pakaian tradisi, para peserta juga akan melalui beberapa peringkat penilaian, antaranya melalui persembahan tarian dan juga penyediaan masakan tradisional. Kedua-dua penilaian tersebut dilakukan semasa perkampungan Buvazoi Tavantang bertempat di Nuluhon Garden. Perjalanan para peserta Buvazoi Tavantang tidak semudah yang disangka. Sebelum melangkah ke peringkat negeri, Buvazoi Tavantang sama seperti pertandingan Sugandoi Keamatan dan juga Unduk Ngadau. Peserta akan bertanding terlebih dahulu di peringkat daerah sebelum bertanding ke peringkat negeri. Kalau dulu memang kita nampak hanya beberapa daerah saja yang membuat pertandingan Buvazoi Tavantang, tapi untuk kali ini kita mendapat sambutan yang sangat menggalakkan di mana ramai sudah pengaju daerah yang mereka menyerap ataupun mengambil Buvazoi Tavantang ini untuk diserap ke daerah mereka untuk dilakukan setiap tahun lah. Seramai 49 orang calon juara bakal bertanding merebut gelaran Buvazoi Tavantang Negeri Sabah 2024. Berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya, hanya 46 orang peserta yang terlibat bertanding di pentas akhir. Pada pendapat saya, untuk peserta pada tahun ini semuanya saya rasa lebih kurang 95% semuanya baru-baru. Ada yang first time join, ada yang mungkin di peringkat daerah tidak menang, kami bawa ke peringkat negeri sebab kami memang menghantar setiap EJK untuk pergi ke daerah-daerah tersebut untuk menilai juga dalam masa sama. Dan bagi saya peserta pada tahun ini semuanya, kalau dari segi para serupa memang semua kuat. Memang sebelum bertanding pun ada yang sudah viral di Facebook, di media sosial, di TikTok semua. Bagi saya memang pada tahun ini peserta semuanya hebat-hebat dan terutamanya ramai juga yang pandai berbahasa ibunda. Terdapat beberapa kriteria yang dinilai untuk memilih Buvazoi Tavantang. Ada 6 kriteria dan kriteria itu mestilah seimbang semua. Dari segi IQ dia, dari pembawaan diri dia, dan seorang Mr. Matang mestilah matang. Paling penting ini matang sebab dia adalah menjadi ketua dalam batch tersebut. Sama seperti tahun sebelumnya, pelbagai hadiah bakal dibawa pulang oleh pemenang Buvazoi Tavantang. Namun, paling istimewa ialah sigar eksklusif Buvazoi Tavantang yang direka khas oleh pembuat sigar terkenal Negeri Sabah iaitu Bernica Gary Bernard. Kenapa sigar? Sebab dia adalah simbolik di mana-mana pun. Even bukan orang KDMR pun ada benda tu, ada sigar kan. Setiap tahun kami melantik beberapa orang. Kami dalam masa yang sama, kami memberi peluang kepada semua peringkat fashion yang berbakat, yang boleh melunaskan tanggungjawab tu. Jadi kami akan lihat juga lah. Kami akan menilai dulu sigar yang biasa tu kami masukkan diamond, kami akan masukkan semua itulah supaya dia lagi nampak bersinar lah. Penganjuran Buvazoi Tavantang bukan sekadar suka-suka, namun mempunyai tujuan yang sangat murni dan syarat dengan harapan. Jika Antanom dilahirkan untuk mempertahankan tanah airnya, Buvazoi Tavantang dilahirkan untuk memperjuangkan
adat dan tradisi sehingga ke akhirnya. Menang atau kalah adalah soal kedua. Namun perjuangan untuk memartabatkan budaya dan tradisi sentiasa tersemat di jiwa seorang Buvazoi Tawantang. Harapan saya ialah mereka menjadi seorang Buvazoi Tawantang bukan disebabkan mengejar populariti ataupun mengejar followers begitu. Kami berharap agar Buvazoi Tawantang pada tahun ini ikhlas menjalankan tanggungjawab dan dia tahu diri dia sebagai seorang Missamatan apa yang dia harus lakukanlah sebelum, semasa dan selepas bertanding. Sebab dia akan bersama dengan kami setahun. Kami harap dia dapat menjadi contoh kepada ikon ataupun menjadi contoh kepada belia di luar sana lah untuk sentiasa bekerja untuk masyarakat dan juga komuniti.